Baiklah, pada hari ini saya akan menguraikan tentang topik keperluan matlamat dan motivasi terhadap gelagat pengguna. Sebenarnya ketiga-tiga perkara ini adalah sangat berkait. Sebagai contoh, saya ada segelas air dan saya sedang haus. Itu adalah keperluan. Saya ingin meminum air kopi daripada Starbucks. Itu adalah matlamat, dan untuk mencapai matlamat tersebut saya perlu bekerja keras mencari duit untuk membeli air Starbucks tersebut. Itu adalah motivasi. Okay, baiklah, kita pergi kepada keperluan. Apa itu keperluan? Keperluan dari segi perniagaan adalah inti daripada konsep pemasaran. Pemasar ataupun marketer, mereka tidak menciptakan keperluan ini, tetapi mereka menyedarkan kepada pengguna tentang keperluan ini. Okey, keperluan ini juga adalah perasaan apabila kita kekurangan sesuatu. Terdapat dua jenis keperluan. Keperluan yang pertama adalah keperluan semula jadi, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah innate needs. Ianya adalah keperluan fisiologi, biogenik ataupun keperluan primer. Ianya adalah keperluan asas seperti makanan, pakaian dan keselamatan. Seterusnya, keperluan yang kedua adalah keperluan diperoleh, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah accurate needs. Keperluan ini adalah keperluan sekunder, iaitu keperluan manusia seperti cinta, harga diri dan penerimaan. Okey, kita pergi kepada matlamat. Apa itu matlamat? Matlamat adalah apa yang kita ingin capai. Matlamat juga adalah hasil akhir daripada tingkah laku yang bermotivasi. Terdapat dua jenis matlamat, iaitu matlamat generik, matlamat umum untuk memenuhi keperluan pengguna, sebagai contoh membeli kasut sukan untuk bersukan. Seterusnya, matlamat khusus produk, iaitu pengguna mensasarkan untuk sesuatu jenama. Contohnya, pengguna hanya ingin membeli kasut sukan berjenama Nike. Matlamat yang dipilih adalah bergantung pada diri individu itu sendiri, iaitu pengalaman peribadi mereka, keupayaan fizikal mereka, kebolehcapaian matlamat tersebut dalam persekitaran fizikal dan sosial mereka, dan norma dan nilai budaya hidup mereka. Untuk mencapai sebuah matlamat, matlamat tersebut mestilah SMART. Apa itu SMART? SMART adalah gabungan daripada specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang keperluan, iaitu yang pertama, teori hierarki keperluan Maslow. Teori ini sangat membantu peniaga untuk memenuhi keperluan asas pengguna sebelum melangkah lebih jauh. Teori ini juga digunakan oleh pemasar atau marketer untuk meletakkan penawaran produk mereka. Teori ini juga membantu pemasar atau marketer untuk fokus pada daya tarikan yang menyelerakan. Teori ini mempunyai 3 tahap, iaitu tahap pertama, keperluan untuk hidup, tahap kedua, keperluan sosial, tahap ketiga adalah keperluan takdir. Teori yang kedua adalah teori keperluan berfungsi simbolik dan hedonik. Keperluan berfungsi adalah mencari produk untuk tujuan yang berguna. Sebagai contoh, manusia makan untuk hidup. Keperluan simbolik pula adalah di mana pengguna ingin berada pada kumpulan tertentu ataupun menunjukkan status diri mereka. Sebagai contoh, mereka membeli barangan mewah untuk dilihat berada ataupun kaya. Keperluan hedonik pula adalah keperluan untuk kesenangan, emosi dan rohani. Kita pergi kepada motivasi. Motivasi adalah pendorong dalam diri seseorang individu untuk melakukan sesuatu ataupun bertindak. Motivasi berjalan melalui 3 peringkat, iaitu peringkat dorongan, tingkah laku dan matlamat.
Motivasi mempunyai 3 langkah, iaitu langkah pertama, pengguna sedar apa keperluan mereka. Langkah kedua, betapa pentingnya keperluan itu kepada mereka. Dan langkah ketiga, bagaimana cara pengguna untuk mendapatkan keperluan tersebut. Kekecewaan. Kekecewaan adalah perasaan di mana seseorang gagal untuk mencapai matlamat mereka. Ada yang dapat menyelesaikan diri terhadap perkara ini dan ada juga yang tidak dapat menyelesaikan diri. Oleh itu, pemasar ataupun marketer perlu membuat strategi agar pengguna tidak mendapat kekecewaan. Sebagai contoh, produk Apple. Produk Apple mempunyai harga yang mahal, tetapi ianya sangat berbaloi dengan nilai kualiti yang ada pada produk tersebut. Okey, pengganti matlamat. Pengganti matlamat adalah di mana seseorang pengguna ataupun individu menggantikan matlamat mereka yang tidak dapat dilaksanakan dengan sebuah matlamat yang baru untuk mengisi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, kita teringin untuk makan burger McDonald, tetapi restoran McDonald tutup. Jadi, kita mengambil langkah penggantian matlamat dengan pergi kepada restoran Burger King untuk makan burger yang ada di situ.